Okay, good morning guys. Baik, yang pertama sekali adalah yang dalam video tu yang berkenaan dengan adjoint method. Okay, saya baru tengok balik video tu. So, saya nak betulkan something. Okay, so tolong take note . Baik, yang benda ni. Okay, saya tersilap cakap benda ni. Saya cakap dalam video tu dia adalah determinant kan. Dia bukan determinant Okay, bukan determinant tapi dia adalah minor. Okay, ini yang palang ni, yang dalam palang ni, ini adalah minor. Saya sebut dalam video tu adalah determinant. So, jalan kerja dia still betul. Okay, cuma term yang saya gunakan tu salah. Dia bukan determinant. Okay, sebab saya sebut benda ni determinant, bukan determinant. Dia adalah minor. So, tolong betulkan itu sahaja. Okay. Determinant benda lain. Okay, determinant adalah benda yang lain. Dia bukan determinant, dia adalah minor. So, tolong betulkan yang itu sahaja. Jalan kerja semua betul. Okay, so itu adalah benda yang pertama yang saya nak betulkan dahulu. So, saya ulang lagi sekali. Benda ni, okay, yang palang ni, yang dalam palang ni bukan determinant. Dia adalah minor. Okay, term yang betulnya adalah minor. Okay, so setakat ni macam mana? Kita ada inverse matrix, ada 3 method. Yang pertama adalah by using adjoint method. Okay, yang benda ni lah. Okay, yang guna benda ni semua ni. Kemudian yang kedua adalah properties, by using properties. Yang ketiga adalah ERO. So, saya nak tahu feedback kamu. Macam mana dengan adjoint method? Yang pertama saya nak tanya tentang adjoint method. Macam mana, boleh faham ke dengan adjoint method? Boleh sir. Boleh Baik, by using properties, boleh ke? Itu adalah soalan nombor berapa tu? Soalan nombor... Sekejap, kalau saya tengok dalam kamu punya soalan tutur ni, dia adalah soalan nombor 8, 9, 10. Itu menggunakan properties. Yang itu okey ke? Ada berapa sir? Itu ada susah sikit sir. Apa dia? Ada start Ada start sikit. Okey. Macam mana pula dengan satu lagi? The legendary ERO. Yang itu okey ke? Susah sir kalau melibatkan pecahan. Okey, susah kalau melibatkan pecahan. Tapi okey, biasanya kita kira guna kalkulator je. Okey, tapi make sure kamu ada tulis kat tepi-tepi tu. Tak apalah, nanti kita bincang dulu. Okey, so kita pergi kepada soalan nombor 7. 7A boleh buat ke 7A? Boleh. 7A by adjoint method boleh buat adjoint method. Okey. 7A tu kamu boleh juga nanti kamu try buat soalan 7A tu boleh try selesaikan guna ERO juga. Okey, dan tengok kamu dapat jawapan yang sama ataupun tidak nanti. 7A tu. Baik, 7B, yang ini dia suruh gunakan ERO. Kamu boleh juga sebagai latihan selesaikan dia guna adjoint method. Tapi untuk 7B ni guna ERO, kamu dapat ke jawapan dia? Boleh buat ke? Boleh sir. Okey, ada yang boleh. Ada start? Ada salah? Ya sir. Okey. Ada yang salah. Baik, macam ni. Setiap orang jalan kerja dia berbeza tau. Okey, mungkin ada yang sama dan mungkin juga ada yang berbeza, tak sama. Dia ikut pada step yang kamu buat tu. So, sekarang ni kalau saya buat, mungkin jalan kerja saya tak sama dengan yang kamu punya. Tetapi dia punya end result, kalau tak ada masalah apa-apa dekat tengah tu, kalau tak ada salah tambah tolak ke apa, should be dapat jawapan yang sama lah. Okay. So, saya boleh buat sekarang yang soalan 7B ni.
Cuma mungkin jalan kerja dia tak sama lah. Kamu tengok dia punya teknik saja. Baik, kita tengok 7B ya. 7B. Biasanya kita boleh selesaikan dia dalam 6 step. Okay. Paling sikit 6 step. Maybe lebih lah. Kalau kamu masih baru awal-awal ni, mungkin lebih lah sikit. Baik. So, saya bagi tahu dulu dia punya basic. Step yang pertama adalah yang dekat sini ya. Okay, step yang pertama adalah dekat situ. Kita jadikan dia satu. Step yang kedua dan yang ketiga dekat situ kita jadikan dia kosong. Okey. Kemudian step yang keempat adalah kat sini. Kita jadikan tempat itu jadi satu. Kemudian step yang seterusnya adalah yang ini 5 dan 6. Kita boleh buat sekaligus ni. Okey, yang ini dengan yang ini kita boleh buat sekaligus. Yang ini dengan yang ini kita boleh buat sekaligus. Tapi yang diagonal ni, okay, step yang seterusnya adalah step yang ketujuh. Kita kena buat dia single. Kita kena buat dia single. Tak boleh buat dia sekaligus. Tapi step yang seterusnya 6, 7, 8, 9. Okay. 8, 9 ni kita boleh buat sekali. Okay, 8, 9 ni kita boleh buat sekali. Okay, so kita tengok macam mana nak buat. Baik. Kalau ada tak faham nanti tolong tanya straight away. Okay. Saya salin dulu. 2, negatif 4. 2. Kemudian negatif 4, 5, 3. Kemudian 1, 1, negatif 1. Okey. Kemudian ERO mesti ada tengah-tengah ni. Okey, ada palang kat situ. Kemudian kita letaklah kita punya identity matrix 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. 1 ini adalah dia punya starting step dia lah. Okay, starting step dia. Baik. So, yang pertama adalah step yang pertama. Kita nak jadikan apa? Kita nak jadikan tempat ni jadi satu. Okay, tempat ni jadi satu. Okay, tempat yang ni, satu-satu ni, entry satu-satu ni. Daripada nombor 2, kita nak tukar dia kepada nombor 1. So, ada dua cara yang saya boleh nampak kat sini. Yang pertama adalah yang ini, row yang pertama ni saya bahagi 2. So, bila ini bahagi 2, 2 bahagi 2 kita dapatlah 1 kat sini. Tapi semua ni kena bahagi 2. Okey, satu row ni kena bahagi 2. So, sekarang ni kalau saya bahagi 2, di sini saya dapat pecahan dah. Awal-awal lagi saya dah dapat pecahan. So, dia akan jadi complicated. Kan? So, cara yang kedua yang saya nampak kat sini adalah saya boleh buat row yang pertama ni, 2 ni, tolak dengan row yang ketiga. 2 tolak 1 sama dengan 1. So, bila 2 tolak 1, saya dapat 1 lah kat sini jawapan dia. So, yang lain semua akan jadi nombor bulat. Saya tak akan dapat pecahan. Okay. So, sekarang ni, row yang kita nak ubah sekarang. Okay, step yang pertama ni, row yang kita nak ubah adalah row yang pertama. Row yang pertama. Saya buat star situ. Row pertama yang baru lah. Okay, row pertama yang baru. Kemudian, row 2 dan row 3 tu tak ada terlibat apa-apa. Kita salin balik sajalah. Okay, kita salin balik saja. So, kita akan ada negatif 4, 5, 3. Kemudian, saya salin balik saja ni 0, 1, 0. Ini 1, 0, 0, 1, 1, negatif 1. Okey, kejap lagi kita akan letak row 1 yang baru. So, row 1 yang baru. Baik. Row 1 adalah macam mana kita buat tadi? Kita fikir tadi. Kita nak buat row 1 tolak dengan row 3. Sebab 2 tolak 1 akan dapat 1 kat sini. So, row 1 tolak dengan row 3. So, row 1 apa? Row 1 adalah 2, negatif 4, 2, 1, 0, 0. Row 3 apa? 1, 1, 1, negatif 1, 0, 0, 1. Kenapa tak cukup ni? 1, 1, negatif 1 sini. Negatif 1, 0, 0, 1. So, sekarang ni kita tolak. Okay, tolak. So, 2 tolak 1, 1. Negatif 4 tolak 1, negatif 5. Kalau salah mungkin kat sini lah. Okay, kalau kamu ada tersilap dekat mana-mana, mungkin dekat tambah tolak ni. So, tolong hati-hati
2 tolak dengan negatif 1. Jadi berapa? 3. 3 sini. So, ini akan jadi 1. Kosong. Kosong tolak dengan negatif... kosong tolak dengan 1. So, dapat negatif 1. So, kita dah dapat row 1 yang baru. Okey, ini adalah row 1 yang baru. Kita salin balik dekat sini. 1, negatif 5, 3, 1, kosong, negatif 1. Okey, selesai step yang pertama. Setakat ni boleh follow ke? Boleh faham ke? Boleh, sir. Kalau tak faham, bagi tahu kalau tak faham, bagi tahu Okay, sir. Yang lain pun sama. Jangan diam je. Kalau tak faham, bagi tahu Saya akan explain balik. Okey, kemudian step yang kedua dan step yang ketiga kita boleh buat sekali. Okey, iaitu kita jadikan yang ini kosong. Tetapi saya akan buat step by step. Okey, sebenarnya boleh buat sekali, tapi saya buat step by step dulu supaya kamu nampak macam mana nak buat. Baik, yang sekarang ni ini adalah step yang kedua, iaitu jadikan yang ini kosong. So, row apa yang nak jadikan dia kosong tu? Row yang kedua. Row kedua yang baru. Okey. So, kita always start dengan row 2. Macam yang ni lah. Nak jadikan row 1 yang baru, kita start dengan row 1. Yang ini kita kena fikirlah nak buat apa. Okey. Baik. So, ini row 2 yang baru. Kita letak row 2 dulu kat depan. Dekat sini nanti kita fikir nak letak apa. Baik. So, nak jadikan yang ini kosong. Macam mana nak buat? Biasanya saya akan buat row 2 ni tambah dengan 4 darab dengan row 1. Sebab kalau negatif 4 tambah 4, dia akan jadi kosong. Okey. Bermaksud row 2 tambah dengan 4 darab dengan row 1. Macam tu. Okey. Macam mana saya dapat? Negatif 4. Saya kena tambah 4 baru jadi kosong. So, sini kena darab dengan 4. Macam tu. So, dapatlah macam tu. So, sekarang ni yang kita nak ubah adalah row 2 saja. So, row 1 dengan row 3 kita salin balik. Okay, kita salin balik dulu kat bawah ni. So, 1, kosong, negatif 1. Okay, kemudian row 3. Row 3 ni tak terlibat. Kita salin balik. So, dapat macam ni. Okay, so kejap lagi kita akan masukkan row 2 yang baru. Baik. So, sekarang ni kita pergi kepada pengiraan kita ni. So, row 2. Row 2 adalah negatif 4, 5, 3, 0, 1, 0. Kemudian kita nak buat 4 darab dengan row 1. Maksudnya, row 1 ni kita darab dengan 4 semua sekali. So, dia akan jadi 4. Okey, negatif 5 darab dengan 4, negatif 20. Kemudian 3 darab dengan 4, 12. Ini akan jadi 4, ini akan jadi kosong, ini akan jadi negatif 4. Bermaksud semua ni darab dengan 4. Ini darab dengan 4, ini darab dengan 4, ini darab dengan 4, ini darab dengan 4. Semua sekali darab dengan 4 lah, senang cerita. Kemudian kalau tengok pada yang kita buat ni, tambah. So, saya akan letak tambah kat sini. So, kita akan dapatlah sini akan jadi kosong. Okey. Baik, kemudian 5 tolak negatif 20, negatif 15. 3 tambah 12. 3 tambah 12 akan jadi 15. Kemudian, 0 tambah 4 jadi 4. Ini 1, ini negatif 4. Okey, kita check dulu. Sebab kalau salah kat sini ni, habis nanti semua salah kat bawah-bawah tu. So, ini betul lah. Negatif 15, 15, 4, 1, negatif 4. Okey, so kita letak balik kat sini. 0, negatif 15, 15, 4, 1, negatif 4. So, selesai untuk step yang kedua. So, kalau buat step by kalau buat ni adalah step yang kedua. Selesai. Kemudian step yang ketiga, jadikan yang ini pula kosong. So, sekarang ni, row yang terlibat adalah row 3. Okey, row 3 yang baru kita letak dulu titik bertindih ni, kemudian row 3. Sebabnya kita nak ubah row 3 ni. Okey, row 3 ni jadi kosong. So, macam mana nak buat? Okey, sebelum tu saya salin balik dulu yang row 1 dan row 2 yang tidak terlibat tu.
So 1, negatif 5, 3, 1, 0, negatif 1. Kemudian ini 0, negatif 15, 15, 4, 1, negatif 4. Baik. So, saya salin balik dulu row 1 dan row 2 tu, yang tidak terlibat tu. Baik, row 3. Okay, sekarang ni kita fikir macam mana nak jadikan ini 1. So, kita boleh buat macam mana? 1 tolak dengan 1. 1 tolak dengan 1 bermaksud row 3 tolak saja dengan row 1. So, row 3 tolak dengan row 1. So, row 3 apa dia? Kita salin balik row 3. Jangan salah salin tau. Ini row 3. So, 1, 1, negatif 1, 0, 0, 1. Row 1 apa dia? 1, negatif 5, 3, 1, 0, negatif 1. Kemudian tolak kat sini. Okey, kemudian kita kira. Okey, ini dapat 0. Okey, 1 tolak 5 jadi 6. Negatif 1 tolak 3, negatif 4. Negatif 1, 0. Ini berapa? 1 tolak 1 jadi 2. Kemudian salin balik. Okey, so 0, 6, negatif 4, negatif 1, 0, 2. So, kalau kamu nampak kat sini, kita dah dapat dah. Ini step pertama jadi 1. Step kedua ini jadi 0. Dah jadi 0. Ini step ketiga jadikan dia 0. Dah jadi 0 sekarang. Okey, boleh? Baik. Setakat ni boleh follow ke? Boleh, sir. Okey, step yang keempat jadikan apa? Buat apa pula step yang keempat? Jadikan yang ini ni jadi 1. Jadikan ini dia jadi nombor 1. Bermaksud kita nak ubah row apa sekarang ni? Row yang kedua. Okey, so kita buat row 2. Macam ni dulu. Kemudian yang row yang tidak terlibat kita salin balik dulu. Okey. Salin balik dulu. 1, 0, negatif 1. Kemudian ini row 3. Okey, row 3, 0, 6, negatif 4, negatif 1, 0, 2. Okey. Okey, kita dah selesai salin row yang tidak terlibat. Baik, row 2. Baik, sekarang ni kena fikir macam mana nak jadikan dia 1. So, kalau darab yang negatif 15 tambah dengan negatif 15 akan dapat 0. Kita tak nak 0. So, kalau nak guna row yang ketiga pun tak boleh. So, kita akan bahagi saja dengan negatif 15. Okay, ini bahagi dengan negatif 15, kita akan dapat 1. Tetapi every row ni, every entries dekat row yang kedua ni kita kena bahagi dengan negatif 15 lah. So sekarang ni step ni kita dah dapat pecahan. Okay, tak apalah. Dapat pecahan pun, at least kita yang lain-lain yang kat atas-atas tu tak ada pecahan. Tapi mula daripada step ni dah ada pecahan, so kita kena hati-hati. Dan kita kena sediakan kalkulator kat sebelah lah. Okay, kita nak tekan je lagi. So, row 2. Row 2 kita akan buat macam mana tadi? Kita akan bahagi dengan negatif 15 ataupun darab dengan 1 per negatif 15. Okay, sama lah tu. Okay, row 2 darab dengan 1 per negatif 15. Sama je dengan row 2 bahagi dengan negatif 15. So, sekarang ni row 2 akan jadi 0. Okey, row 2 akan jadi 0. Negatif 15 bahagi dengan negatif 15 akan jadi 1. 15 bahagi, okey, ini 15 bahagi dengan negatif 15 akan dapat negatif 1. Kemudian yang ini akan jadi 4. Negatif 4 per 15. Okey, kita salin saja. Negatif 4 per 15. Kemudian jadi negatif 1 per 15. Okey, kemudian jadi 4 per 15. Okey, so saya dah darab dengan 1 per negatif 15 dekat row yang kedua ni. Okey, kita check dulu. Takut ada salah. So, kalau kita tengok kat sini semua okey. So, kita salin saja. Okey, salin balik. Row 2 yang baru ni ke dalam kita punya step di sini. 0,
1, negatif 1, negatif 4/15. Jangan salah salin Jangan salah salin. Okey. Kemudian step yang seterusnya adalah kita akan jadikan yang ini kosong. Okey, yang ini kosong. Dan step yang seterusnya jadikan ini kosong. Okey. So, saya boleh buat 2 step sekaligus. Okey, yang atas tadi saya buat satu persatu. Okey, ini saya buat satu persatu. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana nak buat sekaligus. Ini dengan ini sekaligus. Tadi kita buat yang ini dengan yang ini satu-satu kan. Saya selesaikan yang ini dulu, kemudian saya selesaikan yang ini dulu. Okey. So, yang ini saya tunjukkan cara nak buat sekaligus. Basically, kamu gabung je sebenarnya. Okey, kamu gabungkan 2 step sekaligus. Baik, sekarang ni kita tengok dulu. Okey, jadikan yang ini kosong. So, maksudnya row yang terlibat adalah row 3. Row 3 yang baru. Okey, row 3. Okey, so macam mana saya nak jadikan yang ini jadi kosong? Bermaksud saya boleh buat 6 tolak dengan 6. Jangan buat, ini penting jangan buat 6 tambah dengan negatif 5. Memang betul. Tak boleh. Kamu akan dapat negatif 1 nanti. Okey. So, tak boleh guna juga. So, kita akan gunakan 6 tolak dengan 6. Okey, 6 kat sini. Maksudnya 6 darab dengan row 2. 6 tolak dengan 6. Okey, so maksudnya row 2 ni kita akan darab dengan 6. So, dia akan jadi row 3 tolak dengan 6. Row 2. Macam tu. Okey. Kemudian row apa lagi? Ini. Yang ini saya nak jadikan dia kosong juga. Okey, yang ini saya nak jadikan dia kosong juga. So, saya boleh buat macam mana? Saya boleh buat negatif 5 tambah 5 row 2. Okey. So, row yang saya nak ubah sekarang adalah row 3. Bolehkah saya nak buat sekaligus ke kamu tak faham? Ataupun nak saya buat satu-satu? Sekaligus je lah, sir. Sekaligus Okey, kita cuba buat sekaligus. Tadi saya dah buat step untuk row 3. Okey, yang ini step dia. Sekarang ni saya nak ubah yang ini pula, row 1. Okey, saya nak ubah yang ini. So, 5, maksudnya negatif 5 tambah 5. Okey, so maksudnya row 1 yang baru akan jadi row 1 tambah dengan 5 darab dengan row 2. Okey. Negatif 5 tambah dengan 5. Maksudnya sini kena darab 5 lah. 5 darab 1 macam tu. Okey, kemudian barulah. Okey. Sekarang ni row yang tidak terlibat langsung dekat sini adalah row 2. So, saya tulis balik row 2. So, 0, 1, negatif 1. Kemudian negatif 4/15. Negatif 1/15. 4/15. Okey, ini yang tidak terlibat langsung. Okey, so sekarang kita kira. Row 3 kita salin balik. 0, 6, negatif 4. 0, 6, negatif 4. Negatif 1, 0, 2. Kemudian okey. Macam tak cukup tempat lah. Kejap saya ubah. Okey. Macam tak cukup tempat nak buat jalan kerja. Sebab saya tulis besar sangat. Salah. Okey. Sepatutnya saya buat sebelah-sebelah ni. Okey, maksudnya yang ini ni kena duduk kat sini. Okey, tapi sebab saya tulis besar sangat, so saya letak kat bawah lah. Okey, saya buat kat bawah. So, yang ini saya ubah dulu. Takut tak muat nak tulis. Okey. So, row 3 tolak dengan 6 row 2. Okey. So,
tolak dengan 6 darab row 2. So, dia akan jadi kosong. Ini akan jadi 6. Ini akan jadi negatif 6. Okey, sekarang ni, ini darab 6. Ini darab 6. Ini pun kena darab 6. Okey, semua ni kena darab 6. So, kita darab guna kalkulator. Negatif 4/15 darab dengan 6. So, kita akan dapat negatif 8/5. Okey, so sini kita tulis negatif 8/5. Okey, kemudian negatif 6 darab dengan negatif 6. 6 darab dengan negatif 1/5. Dapat berapa tu? Jadi negatif 6/5. Okey, so jadi negatif 6/5. Okey, 4/5 ini sama, cuma sign dia berubah. Okey, so 6 darab negatif 4/15 dapat yang ini. 6 darab 4/15 dapat yang ini. Okey, kamu boleh tekan kalkulator. Kemudian kita gariskan. Okey, sekarang ni kita kira. 0 tolak 0, 0. 6 tolak 6, 0. Negatif 4 tolak 6 jadi 2. Negatif 1, ini kena hati-hati ya. Negatif 1 tolak dengan negatif 8/5. Bermaksud dia akan jadi negatif 1 tambah 8/5. Okey, so ini akan jadi 3/5. Ini akan jadi 0 tolak dengan negatif 6/5. Maksudnya jadi macam ni. Kemudian yang satu lagi tu 2 tolak dengan 8/5. Okey, so jadi 2/5. Okey, so sekarang ni kita dah dapat row 3 yang baru. So, kita salin balik. 0, 0, 2, 3/5, 6/5, 2/5. Okey. Kemudian row 1 pula. Okey, row 1. So, saya letak sini. Baik. Row 1 kita salin dulu. Row 1 adalah 1, negatif 5, 3, 1, 0, negatif 1. Kemudian 5 darab dengan row tu. Sama juga macam tadilah. Ini darab 5, ini darab 5, ini darab 5, darab 5, darab 5, darab 5 macam tu. So, dia akan jadi 0, 5, negatif 5. Okey, negatif 4/15 darab dengan 5. Kalau tak confident, kamu tekan saja kalkulator. So, kamu akan dapat negatif 4/3. Okey. Negatif 4/3. Ini akan jadi negatif 1/3. Ini akan jadi 4/3. Kemudian ini apa operation dia? Tambah. Okey. So, sekarang ni 1 tambah 0, 1. Negatif 5 tambah 5, 0. 3 tolak 5, negatif 2. Okey, 1 tolak 4/3 berapa? Ini akan jadi negatif 1/3 kalau tak silap. Okey, betul. Negatif 1/3. Ini negatif 1/3. Okey, negatif 1 tambah 4/3. Dapat berapa? 1/3. Okey, dah dapat jawapan. Kita salin balik kat sini. So, 1, 0, negatif 2. Negatif 1/3. Negatif 1/3. 1/3. So, sekarang ni, okey, kita dah selesai 6 step semua sekali lah. Okey, ini dah jadi 1, ini dah jadi 0, dah jadi 0. Kemudian ini dah jadi 1. Kemudian kita buat sekaligus tadi. Ini jadi 0, ini jadi 0. Okey. Kemudian next adalah jadikan yang ini 1. Okey, jadikan dia 1. So, macam mana nak buat? Okey. Kalau saya buat 2 tambah dengan row 2, kita akan dapat 1 kat sini kan? Betul tak? Tapi dia akan ada masalah. Kita akan ada balik 1 kat sini. Contoh saya tunjuk Saya ambil yang bahagian ini saja. Yang ini saya tinggalkan sekejap. Okey, saya nak tunjuk contoh. Contoh kalau kamu buat macam mana tadi? 2 tambah dengan row 2. Row 3 tambah row 2. Kamu akan dapat 1 kat sini. Contoh. Row 2. Row 3 tambah row 2. Maksudnya dia akan jadi 0, 0, 2 tambah dengan row 2. 0, 1, negatif 1.
2 row 2 kan? Tolak. Sorry. Pening dah ni. Okey, row 3 tolak row 2. Maksudnya, kita nak buat 2 tolak 1. Jadi 1 lah. Maksudnya, row 3 tambah. Okey, tambah. Apa ni? So, macam ni. So, bila tambah, kita akan dapat 0, 1. Ini 2 tambah negatif 1 jadi 1. Okey. Bermaksud, kita akan dapat, kita punya jawapan nanti, kita akan dapat macam ni. Row 2 salin balik. Kita akan dapat 0, 1, 1. Okey. So, sekarang ni memang betul. Dekat sini, ataupun dekat sini ni, kita dapat 1. Tetapi muncul balik 1 kat sini. Ini masalah dia. Okey, ini masalah besar dia. Okey. Memang betul. Tadi kita buat row 3. Okey, tolak dengan row 2. Okey, iaitu 2 tolak 1 ni dapat 1. Okey, dapat 1 ni. Tetapi dekat sebelah dia ada 1 balik. Ini masalah dia. Okey, muncul balik. Sedangkan tadi kita dah settlekan. Ini jadi 0. Tiba-tiba ada balik jadi 1. Faham ke maksud saya ni? Faham ke kat mana silap ni? Yes, sir. Okay. So, pastikan step kamu tu, dia tak ubah yang ini. Okay. Kalau ini dah jadi 0, biarkan dia jadi 0 untuk step yang seterusnya. Okay. Kalau ini dah jadi 1, biarkan dia jadi 1 untuk step yang seterusnya. Step yang lepas-lepas tu lah. So, step yang saya buat ni, row 3 tambah dengan row 1. Okay, memang betul boleh dapat 1 kat sini. Itu kita dah buktikan. Tetapi, kita ada balik 1 kat sini. Okay, bermaksud dia ada balik 1 kat sini. Sedangkan tadi kita dah dapat 0. Tiba-tiba ada balik 1. So, itu step yang tidak tepat lah. Okay, tidak tepat. So, macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat? Sekarang ni kita nak ubah row 3. Row 3 ni, ini jadi 1. So, saya tak akan gunakan apa-apa daripada row 2 dan row 1. Sebab kalau saya gunakan sama ada row 2 ataupun row 1, saya akan dapat balik saya tak akan dapat 0 kat sini. Okey, yang dah jadi 0 ni tiba-tiba dia jadi nombor lain. So, apa yang saya buat adalah simply kamu bahagi 2 saja. Okay, row 3 yang baru adalah row 3 darab dengan 1/2. Maksudnya, ini bahagi 2, ini bahagi 2, ini bahagi 2, ini bahagi 2. So, nombor 0 ni, dia akan kekal. Dia akan kekal. Kalau kamu guna row 2 dan row 1, macam saya cakap tadi, kamu akan ada nombor lain pula kat sini nanti. So, row 3 yang baru. Okay, row 3 yang baru adalah 0, 0, 1. Okay, 3/5 bahagi 2. Kalau tak confident, tekan calculator. So, 3/10. Okay, 3/10. 6/5 bahagi 2. So, jadi 6/10. 2/5 bahagi 2. Jadi, 2/10. Okay, 2/10. So, row 1 dan row 2 tadi tidak terlibat. So, kita salin balik dulu. 1, 0, -2. Kemudian negatif 1/3. Jangan salah salin. Kadang-kadang kamu buat betul. Tiba kamu salin balik salah. Kemudian dia akan salah semua sampai bawah. Lepas tu kita pun terpinga-pinga. Tak tahu kat mana yang salah. Sedangkan kita kira dah betul. Rupa-rupanya salah salin sahaja. So, pastikan kita salin betul-betul. Check dulu. Okay, sign semua positif negatif betul dah. Okay, kemudian ini kita masukkan. Okey, jawapan kita tadi dekat row yang ketiga. So, 3/10, 6/10, 2/10. Okey, so step yang seterusnya. Dah dekat sejam dah ni. Baru soalan ERO. Okey. Step yang seterusnya adalah jadikan yang ini kosong, yang ini kosong. Okey, so biasanya saya akan gunakan row 2 dengan row 3 macam tu. Saya tak gunakan row 2 dengan row 1 sebab nanti saya akan dapat balik nombor lain dekat sini. Dia tak jadi kosong. So, saya akan guna row 2 dengan row 3.
row 1 saya nak ubah kejap lagi, saya akan gunakan row 3 juga. Okey, saya tak akan gunakan row 2 sebab nanti kosong ni dia akan jadi nombor lain. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba try. Okey, so sekarang ni kita nak jadikan nombor ni kosong Maksudnya row yang kita nak ubah sekarang adalah row 2. Okey, saya letak dulu kat sini. Dan juga row 3. Okey, dan juga row 3. Muat tak? Kena tulis kecil-kecil sikit ni. Okey, row 2 yang saya nak ubah sekarang. Dan juga row 3. Okey, row 3. Row 1. Sorry, row 1. Okey, row 3 dah selesai dah tu. Okey, row 1. Okey, so row 2. Macam mana nak jadikan ini kosong? Macam mana nak jadikan itu kosong? So, macam saya cakap tadi, row 2 kita akan guna row 3. Okey. So, saya boleh buat negatif 1 tambah 1. Bermaksud row 3 tambah dengan... row 2 tambah dengan row 3. Okey. Negatif 1 tambah 1. Dapatlah kosong kat sini. Okey. Sebagaimana yang kita tahu, yang kita mahulah. So, row 2 adalah kosong, 1, negatif 1. Okey, negatif 4 per 15, negatif 1 per 15, 4 per 15. Tambah dengan row 3. Row 3 kita adalah kosong, kosong, 1, 3 per 10, 6 per 10, 2 per 10. Okey. So, ini kita kira. Okey, so dia akan jadi 0, 1, 0. Maksudnya kita dah dapat jadikan tempat kita kat sini ni kosong. Okey, kita dah dapat jadikan tempat kita kat sini ni kosong. So, ini kena tekan kalkulator. So, tekan elok-elok negatif 4 per 15 tambah 3 per 10. Okey, dapatlah 1 per 30 kat sini. Okey, negatif 1 per 15 tambah dengan 6 per 10. Okey, 8 per 15. Macam tu. 4 per 15 tambah dengan 2 per 10. 7 per 15. Okey, so sekarang ni, saya lupa buat tadi. Row yang tidak terlibat adalah 0, 0, 1. Okey, kemudian ini 3 per 10, 6 per 10, 2 per 10. Okey, jawapan baru, jawapan row 2 yang baru kita salin balik. 0, 1, 0, 1 per 30, 8 per 15, 7 per 15. Okey, so selesai untuk row yang kedua. Row yang pertama pula. Okey, row yang pertama. Macam mana nak buat? Okey. Kita nak jadikan ini kosong. So, macam saya cakap tadi, saya akan gunakan row 1 dan row 3. Row yang tidak terlibat tadi, row 3. So, saya boleh buat negatif 2. Macam mana nak buat? Tambah 2. Tambah 2 sini dia akan jadi kosong kan? Maksudnya negatif 2 tambah 2. Maksudnya row 1 tambah dengan 2 darab dengan row 3. Tambah dengan 2 darab dengan row 3. Okey. Kita tengok balik. Row 1 tambah dengan 2 darab dengan row 3. Kita akan dapat kosong dekat sini nanti. So, row 1 adalah 1, kosong, negatif 2. Negatif 1 per 3, negatif 1 per 3, 1 per 3. Kemudian 2 row 3. Tambah dengan 2 row 3. Okey, so 2 darab semua sekali kat sini. So, dia akan jadi kosong, kosong, 2. Okey, 3 per 10 darab 2. 3 per 10 darab 2. Dapat 3 per 5. Okey, 3 per 5. Ini 6 per 5. Ini 2 per 5. Okey. Kemudian, tekan kalkulator. 1, 0, 0. Okey, negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 tambah 3 per 5. Okey, dapat 4 per 15. Negatif 1 per 3 tambah 6 per 5. Dapat 13 per 15. 1 per 3 tambah dengan 2 per 5. So, dapat 11 per 15 dan kita akan salin balik jawapan kita. 1, 0, 0. 4 per 15.
13/15, 11/15. So sekarang ni kalau kita nampak, ini dah jadi 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Dah selesai. Ini adalah identity matrix. Okay, saya tulis sini, ini adalah identity matrix. Dan di sebelahnya adalah kita punya answer. So, kita state final answer kita. So, ini soalan apa ni? Oh, dia tak ada bagi, saya namakan ni lah. Okay, ini adalah matrix A. Contoh, itu adalah matrix A. So, answer kita A inverse adalah salin balik saja jawapan kita tu. 4/15, 13/15, 11/15. 1/30, 8/15, 7/15. 3/10, 6/10, 2/10. Okay, kalau boleh kamu simplify kan, kamu boleh simplify kan. Contohnya 6/10 kita boleh buat 3/5 kan. Okay, 6/10 boleh buat 3/5, 2/10 kamu boleh buat 1/5. Yang tak boleh simplify tinggalkan sahaja. Okay, so kita cuba check jawapan kita 7B, harap-harap betul. Dah buat berhati-hati, harap-harapnya betul. So kalau kita tengok kat sini, 6/10. Okay, 7B 4/15 betul. Okey, ini betul. Ini ada salah. Ini betul. Ini betul. Ini ada salah. Ini betul. Ini betul. Ini ada salah. Ini betul. Bermaksud jawapan ni ada masalah ni. Mungkin ada salah tambah tolak dekat atas tu, kita kena check. Okey. Ini kamu kena check balik. Okey. Check balik nanti kat mana salah. Ini salah ni. Okey. Bermaksud ada yang saya buat tu salah. Okey, ada row yang salah. So bila ada row yang salah, macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Macam ni. Kita check saja dekat sini. Okey, kita check saja dekat kita punya jalan kerja kat sini, kat mana ada salah. Okey, so kalau nak check ada salah ni lama juga ni. Nanti kamu check lah sendiri ataupun kamu try buat. Kamu try buat balik. Okey, tapi memang confirm ada salah dekat bahagian sini Okey, bahagian sini. Dia mesti dekat kolom yang kedua ni saya ada buat silap. Yang saya tak perasan. Okey, so setakat tu boleh ke faham dia punya jalan kerja? Jalan kerja dia sama je tu. Cuma ada simple mistake lah tu kat mana-mana. Kalau nak check ni, saya check dekat ni kolom je. Okey. Kejap kita cuba check dekat kolom mana ni ada masalah ni. Okey. 6/10. Nanti kamu check, kamu tak payah check ni, kamu try buat balik je. Okey. Dia ada salah dekat second column ni. So nanti saya akan check balik. Kemudian saya akan betulkan sebab kamu ada link untuk Google Good Notes ni kan, untuk kita punya jalan kerja ni kamu ada. So nanti saya akan cari balik, saya akan betulkan balik. Tapi mostly dia punya jalan kerja macam tu lah. Okay. So inilah yang akan terjadi kalau kita ada salah sign ke ataupun salah darab. Okay. So satu kolom tu salah. Baik. So, itu adalah 7B. Dan 7B ni, kamu boleh juga practice menggunakan adjoin. Okay, kamu boleh gunakan soalan 7B ni, yang IARO ni, kamu boleh juga selesaikan guna adjoin method sebagai practice. Okay, sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Nombor berapa ada masalah? Nombor 8 lagi tu. Okey, nombor 8. Baik, tadi kita punya IRO dekat sejam dekat sejam. Lebih kurang 50 minit, 45 minit. So dia punya jalan kerja memang panjang lah. Okey, memang panjang. Tapi kita buat je dengan berhati-hati. Okey. Soalan nombor 8. Kita try tengok soalan nombor 8. Kamu ada matrix A. Okey, matrix A dia bagi apa? 2, 3, negatif 1, 1. Kemudian kamu ada matrix B,
AB. Dia cakap AB sini 1, negatif 1. A and B are real number. Okay. Find the diagonal matrix D such that AD A inverse adalah sama dengan B. Okay, maksudnya dia minta kita cari diagonal matrix D. Okay. Nilai ni dia tak suruh cari Okay, nilai A dan B ni dia tak suruh cari. Kemudian kita ada satu statement situ, dia bagi tahu A inverse adalah sama dengan B. Baik, sekarang ni kita cari dulu yang kita tak ada. Okay, yang kita tak ada adalah D dan A inverse. D ni yang kita nak cari, final answer. A inverse ni kita boleh cari. So, kita cari yang itu dulu. So, A inverse adalah 1 per 2 tambah 3. Okay. Kemudian ini akan jadi apa? Macam mana ni? Terbalikkan Ini akan jadi 1, 2, negatif 1, 3 kah? Betul ke tu? Siapa ingat? Macam mana nak buat determinant? Bukan ini determinant. Okay, ini namanya determinant. Ini adalah dia punya adjoint. Ini sebenarnya adalah adjoint. Betul dah tu. Okay, confirm betul tu. 1 per 5. So sini akan jadi 1 per 5. Ini akan jadi 3 per 5. Negatif 1 per 5, 2. So ini adalah matrix A inverse. So sekarang ni kita akan letak. Okay, kita akan susun. Okay, matrix A duduk di tepi sekali, kiri sekali. Matrix D yang kita tak tahu ni, kita buat macam ni lah. Okay, D yang kita tak tahu ni, kita buat X, XY. Tak cukup. Dah kita guna nombor lain. Bukannya yang untuk B dengan C tu tukar simbol negatif je kau bukan tukar tempat. Yang mana? B dengan Yang negatif 1 dengan 3 tu. Kita tukar tempat je. Tak, tukar unit. Oh, tukar sign sahaja. Negatifkan dia. So 2 by 2. So dia jadi macam mana? Negatif 3, 1. Macam tu Betul Confirm? Tak saya macam tu sir. Macam mana tu? Kita buat balik. Kita buat. Saya macam tu. Macam tu lah kan. Nilai A dengan D tukar tempat kan? 1, 2 macam tu kan? Tukar tempat. Yang ni tukar sign betul? Negatif 3, 1. Macam ni sebab saya 2 by 2 saya tak ingat. Okay, so ini akan jadi negatif 3 per 5. So ini akan jadi 1 per 5. Okay. Baik, D tadi. D dia cakap diagonal matrix Okay, matrix D tu adalah diagonal matrix. Maksudnya diagonal matrix dia ada nombor kat sini. Okay, ada nombor kat sini. Sini kosong. So, kita akan buat dia jadi X dengan Y. So, X dengan Y tu yang kita nak cari Yang AB ni dia tak suruh cari. Okay, dia suruh cari diagonal matrix D. Bermaksud kita kena cari nilai X dan nilai Y. Okay. So, sekarang ni kita susun. Kita susun ikut yang dia bagi ni lah. Statement yang dia bagi. Okay, matrix A di sebelah kiri sekali. Matrix D di tengah-tengah. Matrix A inverse di sebelah kanan. Okay. Untuk matrices, order is important. Susunan tu penting. So, kita susun exactly macam yang soalan bagi. So, dia akan jadi 2, 3, negatif 1, 1. Kemudian D, X, 0, 0, Y. Kemudian A inverse 1 per 5, negatif 3 per 5, 1 per 5 dan 2. Kemudian sama dengan matrix B. A, B, 1, negatif 1. So, sekarang ni apa yang kita kena buat adalah kita akan selesaikan yang left hand side ni. Kita akan jadikan dia sebagai sebagai single matrix. Maksudnya, dia akan jadi macam ni. Okay, kemudian kita akan comparekan dengan right hand side ni. Okay, so kena cari yang ini dulu. So, macam mana nak cari? Kita darab lah. Okay, mula-mula kita buat darab 2 matrix ni dulu. Okay, so maksudnya dia akan jadi
2 darab dengan X, 2X. Okey. 2 darab dengan X tambah 3 darab dengan kosong. So, dia akan jadi 2X lah. Kemudian yang seterusnya, 2 darab dengan kosong tambah dengan 3 darab dengan Y. Dapat 3Y. Kemudian yang seterusnya adalah negatif 1 darab X tambah 1 darab kosong. Dapat negatif X. Kemudian yang seterusnya adalah negatif 1 darab kosong tambah 1 darab Y. So, kita akan dapat Y. Okey, so check balik betul tak? Okey, rasanya betul dah tu. Negatif 1X. Kemudian, darab lagi dengan dengan ni, matriks ni. Okey, yang ini kita dah darab, dapat jawapannya yang ini. So, kita darab lagi dengan matriks yang terakhir di right hand side ni. So, dia akan jadi macam ni lah. Negatif 3/5, 1/5, 2. Sama dengan A, B, 1, negatif 1. Okey, yang ini kena darab. So, sekarang ni, saya tak akan darab semua. Okey, saya tak akan darab semua. Maksudnya, saya tak akan buat satu-satu ni. Boleh juga. Boleh juga kalau kamu nak buat. Ini, darab dengan ini, tambah ini, darab dengan ini. Kemudian, ini, darab dengan ini, tambah dengan ini, darab dengan ini. Tapi, saya, macam ni lah. Tak apalah, kita buat je lah. Sebenarnya, tak perlu pun buat semua ni. Sebab kita nak compare dengan bawah ni je. Okey, yang ini tak ada nilai. Tapi tak apalah, kita darab semua. So, ada salah. Saya nak minta maaf. Tadi mula-mula saya betul. Yang pasal tu yang tukar tempat tadi tu. Macam mana tadi? Betul lah tu minta maaf saya salah. Tak apa, saya pun tak ingat sebenarnya. Apa kita betulkan? Kat mana tadi? Tak apa, kita betulkan. 1, 2 tu pindah tempat kan? Ya. Yang ini tukar sign saja. Dia tukar tempat, tukar sign. Tukar tempat, tukar sign. So, dia akan jadi negatif 3, 1 kan? Macam tu lah. Okay, so... Sekejap. Betul ke? Ya. Tukar tempat, tukar sign kan? Maksudnya, dia akan jadi 1 negatif 3 lah. Itukah? Cuba check balik. Sekejap, kita check balik. Untuk 2/2. Kita sekarang ni, kita boleh buat 3/3. 2/2 kita tak boleh buat ni. Saya pun lupa 2/2. Tak ada tulis. Oh, dekat ni ada. Oh, ni ada. Alah, tak ada contoh kat sini. Dekat apa nama ni? Dekat video ada. Yang pertama ni tukar. Okey, ini dah betul ke belum ni? Kita tukar tempat dan tukar sign. Betul lah? Okey. Betul lah? Okey, 1/5. Tak apa. Salah kita ubah je. Ini benda simple saja ni. Okey, negatif 3/5. 1/5. Okey. So, ini negatif 3/5. 1/5. Okey. So, sekarang ni kita darab. Okey, darab ni. Dia akan jadi negatif. Kena selesaikan ni dulu. Negatif 2x/5. Tambah dengan berapa tu? Negatif 9y/5. Okey. 3 darab dengan negatif 3/5. Okey, 3 darab negatif 3/5. Rasanya betul lah tu. Negatif 9/5 Y. Kemudian, okey, ini dah selesai. Kemudian kita akan mendarab ini dengan ini. So, dia akan jadi 2x/5 tambah 6y. Betulkah? 2x/5 tambah 6y. Okey. Kemudian yang seterusnya, x/5 tolak dengan 3y/5. Kemudian yang seterusnya adalah negatif x/5 tambah 2y. Okey. So, ini dah selesai. Okey, sama dengan A, B, 1, negatif 1. So, sekarang ni, biasanya kita akan compare lah. Okey, ini compare dengan ini. Tapi masalahnya kita tak tahu A. Okey,
Ini compare dengan yang ini. Kita pun tak tahu nilai B. So, kita compare yang dekat bawah. Okay. Ini compare dengan yang ini. Ini compare dengan yang ini. Bermaksud kamu akan dapat macam ni. X over 5 minus 3y over 5 adalah sama dengan 1. Okay, so x minus 3y adalah sama dengan 5. So, x adalah sama dengan 5 tambah 3y. Ini adalah equation yang pertama. Kemudian yang seterusnya, negatif x per 5 tambah 2y adalah sama dengan negatif 1. So, negatif x tambah 10y adalah sama dengan negatif 5. Ini equation yang kedua. Kemudian kamu buatlah. Okay, 1 into 2. Kemudian kamu buat macam biasa, dapatlah jawapan dia. Boleh ke? So, basically, untuk soalan macam ni, kita akan susun saja. Okay. Ni dia dah bagi tahu dah. A, D, A inverse ni kita susun. A, D, A inverse sama dengan B. D tu dia dah bagi tahu diagonal matrix. So, diagonal matrix bentuk dia macam ni lah. Okay, ada nombor kat sini. Ada nombor kat sini. Kemudian ini kosong, kosong. Okay, cuma nombor tu yang kita tak tahu. Nombor tu lah yang kita nak cari. Okay, boleh ke? Soalan nombor 8. Boleh kamu teruskan tu. Kamu try buat balik daripada awal lah. Okay. Check balik A inverse ni betul tak. Kemudian kamu darab tu. Tengok betul ke tidak. Dapat tak jawapan tu. Nanti kamu sambung sendiri soalan nombor 8 tu. Baik. Soalan seterusnya. Soalan nombor 9 boleh ke? Soalan nombor 9. 9, 10. 9 tak se 10 okey. 10 okey. Ya. 9? Tidak. 9 tak. Oi, lain macam kamu ni. Yang 3 by 3 boleh buat. Yang apa nama ni, yang soalan nombor 9 tak boleh buat. Saya tak faham apa zero of polynomial. Oh, zero of polynomial tu. Zero of polynomial tu maksudnya dia sama dengan kosong. Show that. Kenapa tiba-tiba accent saya berubah ni? Okay. Show that A tu adalah zero polynomial. Maksudnya kamu buat saja A square tu. A square sama dengan 5A tambah dengan I. Kamu dapat kosong. Ni zero polynomial. Ni zero polynomial. Maksudnya kalau dalam bentuk matrix, dia akan jadi macam ni tau. Okay. Ni soalan nombor 9 Kalau dalam bentuk matrix, dia akan jadi macam ni. Ini A. Ini pun A. Tolak dengan 5. A. Tambah dengan identity. Ni identity 1001. Ini zero of polynomial. Ni kosong kan? Ini kosong kan? Maksudnya yang ini dia akan jadi matrix kosong, 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 kosong. Macam tu. Maksudnya kamu kena tunjuk, show. Kamu kena tunjukkan. Ini kamu masukkan nombor kat dalam ni. Okey. Yang ini tak adalah. Kemudian kamu kira. Okey, kamu kira ini sama dengan berapa? Tolak 5 sama dengan berapa? Tambah ni. Kira mesti kena dapat kosong, 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 kosong. Lepas tu step yang seterusnya kamu tulis saja shown. Okey, shown. Selesai. Yang show tu lah. Yang soalan show. Boleh ke? Boleh sir. Nanti kamu masukkan saja. Kamu masukkan saja nombor ni, cuba selesaikan. Kemudian kalau kamu dapat jawapan 000 ni, kemudian kamu tulis shown. Dah selesai untuk soalan show. Yang matrix A inverse dengan A cube tu boleh buat ke? Yang hands tu. Ada masalah tak? Dia sama lebih kurang macam yang saya tunjuk dalam video tu je sebenarnya. Boleh ke yang soalan hands, soalan nombor 9? Boleh kuat sir. Sebab belum buat lagi.
Belum buat lagi, tak apa, saya tunjuk dulu satu sebab yang soalan nombor 10 pun dia suruh cari tu. So macam ni, saya tunjuk dulu soalan nombor 9 tu. Ya, hence tu hence, okay, bila ada perkataan hence, okay, kita kena guna balik jawapan daripada soalan yang sebelumnya. Okay, kena guna balik jawapan dari soalan yang sebelumnya. Okay, so itu dia punya key point dia. Okay, kalau kamu jawab guna kaedah lain yang tak menggunakan jawapan dari soalan yang sebelumnya, kamu akan dapat kosong markah. Okay, itu bahayanya dengan perkataan hence. So, daripada soalan yang sebelumnya, kita tahu bahawa A square minus 5A plus I adalah sama dengan kosong. Dan sekarang ni soalan minta kita cari A inverse. Okay, so untuk A inverse okay, saya buat untuk A inverse dulu. So, caranya adalah untuk cari A inverse, kita kena darab dengan A inverse. Okay, bermaksud kita akan darab dengan A inverse dekat kita punya equation ni. So, nak darab pun ada kaedah dia. Nak darab sebelah kiri ke nak darab dengan dekat sebelah kanan. Okay. So, bagi soalan nombor 9 ni, nasib baik kita boleh guna mana-mana side. Sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tapi ada soalan yang kamu kena guna sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Okay. Salah satu saja. Kalau kamu guna side yang lain, nanti dia akan jadi salah. Okay, tapi untuk contoh ni tak kisah darab sebelah kanan ataupun sebelah kiri. So, saya akan darab dekat sebelah kanan. Okay, darab dengan A inverse. Maksudnya jalan kerja dia akan jadi macam ni lah. Sama lah. Okay. So, bila darab sebelah kanan, dia akan jadi macam ni. A square adalah sama dengan A darab A. So, ini darab dengan A inverse. Maksudnya darab A inverse dekat sini, kat sini, kat sini. Cumanya kedudukan abjad A inverse ni kita letak di sebelah kanan. Boleh faham Kalau saya nak darab di sebelah kiri, katakan saya darab dekat sebelah kiri so dia akan jadi macam ni. A inverse darab dengan A, macam tu. Okay. So, kedudukan tu penting. Sebab apa? Macam yang saya bagi tahu tadi, dalam matrix, order is important. Susunan matrix tu penting. So, ini akan jadi A inverse lah. Nampak ni? Dia duduk semuanya di sebelah kanan. Kalau saya buat macam ni, salah lah. Okay, kalau buat macam ni, salah lah kiranya ni. Okay. So, pastikan dia punya kedudukan tu betul. So, sama dengan kosong A inverse. So, sekarang ni kalau kita nampak, ini akan jadi I, identity. Ini akan jadi I, identity. Ini kita boleh tulis A inverse sahaja nanti. So, dia akan jadi kejap. I tolak dengan 5I tambah A inverse. Okay. Nanti kalau tak faham lagi, kamu tengok video. Ada saya terangkan kenapa yang ini kita boleh tulis A inverse sahaja. Okay, kenapa? Sekejap saya tunjukkan kat kamu. Kenapa kalau BI kita boleh tulis B saja. Tapi kalau nombor, okay, 5I kita kena tulis 5I. Ada saya bagi tahu dalam video tu. Nanti kamu tengok. So, sama juga yang ini AI kita boleh tulis A sahaja. Okey, kita boleh tulis A sahaja. Sama macam yang ini tadi. Okey. Tolak 5I tambah A inverse sama dengan kosong. So, sekarang ni A inverse adalah sama dengan 5I tolak A. Okey, dah dapatlah A inverse. So, ini kamu kira. Okey, ini letak identity. Ini apa ni? 2 by 2 ke? Ini soalan nombor 9. 2 by 2, 1001. Tolak dengan matrix A, dapatlah kita punya inverse. Macam tu. Okay, so itu adalah cara cari inverse menggunakan
teknik yang kedua iaitu by using properties. Inilah properties dia. Ini properties dia. A darab dengan A inverse sama dengan I. Okey, yang ini kalau matrix darab dengan identity, kita boleh tulis matrix saja. Itu properties dia. Dan ini kita dapat inverse of matrix menggunakan identity. Tadi yang panjang-panjang tadi tu ERO. Yang guna adjoin tu by adjoin method. Okay. Satu lagi, nak cari A3. Dan sama juga, dia ada perkataan hence. Ada perkataan hence. So, kena guna balik jawapan dari soalan yang sebelumnya. So, jawapan daripada soalan yang sebelumnya adalah yang ini. Okay. So, nak cari A3. So, A square minus 5A. Minus 5A plus I. Sama dengan kosong. So, nak cari A3 macam mana? Senang je. Kita darab dengan A3. Kita darab dengan A3. So, nak darab A3. Darab dengan A3 pula. Kita darab dengan A. Kita darab dengan A. So, that bila kita darab kat sini, kita akan dapat A3. Macam tu. Cumanya sekarang ni, nak darab dekat sebelah kiri ke sebelah kanan. So, yang ini sama juga macam case yang tadi. Boleh darab mana-mana sama ada sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Tak kisah So, saya akan darab dekat sebelah kanan lah. Okay, darab dekat sebelah kanan. So, ini darab A. Bermaksud kita akan dapat A square darab dengan A tolak 5. A darab dengan A tambah I darab dengan A sama dengan kosong darab dengan A. So, ini akan jadi A3. Tolak dengan 5 A square. Tambah dengan A sahaja. Sama dengan kosong. So, A3 adalah sama dengan 5 A square tolak A. Okay. Cumanya A square tadi. A square tadi. Ini A square. Okay. A square ni kita boleh ubah lagi. Macam mana nak ubah? Baik, daripada sini. Okay. Saya buat. Ni daripada sini. Okay. Kita boleh dapat A square tolak 5A tambah I tadi sama dengan kosong. Kita boleh dapat A square sama dengan 5A tolak I. So, kita gantilah A square tu. Kita ganti A square sama dengan 5A tolak I. Tolak dengan A. So, kita akan dapat 25A tolak 5I tolak A. Bermaksud A cube kita adalah sama dengan 24A tolak 5I. Dapat macam ni. A3. Okay. So, itu adalah cara cari A3 ataupun A inverse menggunakan kita punya properties, by using properties. Okay. Ini tak habis lagi. Ini kamu kena masukkan matrix A dengan identity. Kemudian kamu cari jawapan dia. Tengok sama tak dengan jawapan di belakang tu. Okay. So, jawapan di belakang dia ada bagi tahu jawapan untuk A inverse dan juga A3. A kuasa 3 tu. Panjang kita punya sesi hari ni. Okay. Memang saya dah expect dah. Memang panjang. Sebab ada ERO tadi tu. Okay. Ada soalan lagi? Nombor 10. Kamu boleh try buat nanti. Setakat ni okey ke dah tidur dah semua ni? Okay, sir. Okay, sir. Boleh Baik. Kalau kamu tak faham ataupun tak sempat catch up, nanti video ni saya akan upload dekat YouTube. Nanti kamu boleh ulang balik lah. Baik. Kejap lagi saya akan bagi link untuk last subtopik untuk chapter 4, iaitu system of linear equation. Basically kita hanya akan selesaikan, kita akan gunakan balik apa yang kita dah belajar. Okay, iaitu ERO, adjoint method dengan properties of matrices. Okay, basically dekat chapter 4 ni kamu nak cari inverse je. Itu kita punya final destination kita lah untuk chapter 4 ni, iaitu nak cari inverse sahaja.
Okay, so nak cari inverse tu kamu kena belajar adjoint lah, kamu kena belajar by using properties lah, kamu kena belajar guna ERO lah. Okay, dia punya objektif dia nak cari inverse sahaja. Okay, inverse untuk 3x3 dan 2x2 matrices. So, untuk subtopik 4.4, kita akan belajar macam mana nak guna inverse untuk selesaikan equations. Contoh macam soalan nombor 12 ni. Ada 3 equation. Macam mana nak selesaikan guna matrices. Kalau nak guna simultaneous equation boleh juga ni. Soalan nombor 12 ni, tapi panjang lah. Okay, panjang. So, kita kena selesaikan guna matrices. So, cara nak selesaikan guna matrices, itulah yang kita belajar selama ni. Okay, kita guna inverse lah. Kita guna adjoint lah. Kita guna ERO lah. Kita guna apa lagi? Properties tu. Okay, tujuannya nak selesaikan soalan-soalan macam ni. Kalau kamu nampak, ada 3 equation biasanya. Ini soalan melibatkan nombor penyataan macam tu. Okay, so nanti saya akan bagi link untuk chapter untuk subtopik 4.4. Baik, kemudian untuk petang ni pukul 2. Okay, pukul 2. Dengar betul-betul Pukul 2 kita akan mula menjawab soalan pra UPS. Okay, pukul 2 kita akan mula menjawab soalan pra UPS. Masa yang diberikan awal-awalnya dulu adalah 35 minit sahaja. Okey. Tetapi setelah dibincangkan di peringkat unit matematik, okey, masa ditambah, okey, ditambahkan kepada 55 minit. Kamu mungkin happy sebab masa ditambah, okey, daripada 35 minit, okey, tambah masa 20 minit. Sekarang jadi 55 minit. 55 minit ke 50 minit? 50 minit. 50 minit ke? 50 minit macam tu. Tapi kamu kena faham, bila masa ditambah bermaksud soalan tu memerlukan masa yang banyak untuk diselesaikan. Itu apa nama ni? Maksud tersirat dia tu. Okey. So asalnya adalah 35 minit. Kemudian ditambah. Saya rasa 50 minit ke 55 minit. Macam tu, saya tak ingat. Rasa macam 55 minit. Okay. So, macam ni. Saya nak semua orang take part dalam pra UPS supaya kamu ada pendedahan untuk untuk UPS minggu depan. Dan, okay, sesiapa yang ada masalah lain, tolong PM saya. Itu yang pertama. Okay, yang ada masalah lain, kamu akan ambil mungkin pada line kamu okey lah. Tapi saya harap kamu tak tanyalah kawan kamu apa soalan dia, macam mana soalan dia. Try buat sendiri. Dan yang kedua, ini yang penting. Bagi yang tak ada, bagi yang masa dia menjawab, tiba-tiba dia tak nampak gambar. Contohnya, kamu nampak gambar soalan tapi tiba gambar jawapan kamu tak nampak. So, kamu tak tahu nak pilih yang mana. So, yang itu pun tolong tanya dalam grup. Okay, dalam grup Telegram saya akan hantar gambar. Okay, saya akan hantar gambar dan kamu boleh pilih jawapan dia. Boleh? Okay, sebab apa? Ada yang kelas-kelas lain, yang kelas account, yang kelas yang aliran perakaunan yang dah buat, dan ada student yang ada masalah. Okey, dia nampak soalan tapi dia tak nampak gambar jawapan, ataupun dia nampak gambar jawapan, gambar soalan dia tak nampak. Maksudnya dia ada masalah dengan line dia mungkin slow, ataupun mungkin server Google Form tu dia tengah loading. Okey, dia tengah lag. So tolong tanya dalam grup Telegram. Okey, bagi tahu soalan mana yang tak nampak gambar. Saya akan bagi gambar lah. Saya tak bagi jawapan, saya bagi gambar. Okay, saya akan bagi gambar. So kamu boleh pilih jawapan yang kamu nak pilih tu dekat Google Form tu. Boleh ke? Sir, formula dia dah bagi ke sir? Formula tak. Formula tak dibagi. So kamu kena pandai-pandai lah. Okay, kena pandai-pandai. Sir, MCQ
Ya, MCQ. MCQ. Buat masa sekarang ni, kita punya pra-UPS, MCQ, multiple choice question ataupun ABCD. Pra-UPS kita ABCD, UPS kita pun ABCD. So, saya harapkan kamu buat yang terbaik lah. Jangan main piu-piu sahaja. Okay? Buat yang terbaik. Tapi kalau agak-agak tak cukup masa tu, mandai-mandai lah kamu. Menembak lah kamu. Okay, ada soalan lain nak tanya? Baik. Link Google Form saya akan bagi macam biasa di GC. Okay, saya akan bagi dalam pukul 1.55 macam tu. Okay, saya akan schedulekan dia. So, pukul 2. Okay, pukul 2 kamu start. Pukul 2.55, pukul 2.56. Okay, pukul 2.56 saya akan tutup Google Form. Okay, siapa yang tak sempat submit sebelum 2.56, kamu tak akan dapat submit sebab saya dah akan tutup Google Form tu. Baik, siapa yang nak submit awal, katakan kamu nak submit pukul 2.53, submit awal-awal. Kemudian di Google Classroom tolong mark as done. Okay, mark as done. Okay, so tolong 2.55 adalah last untuk kamu submit. 2.56 Google Form akan ditutup. Okay, Google Form akan ditutup. Kemudian mark as done lah. Okay, mark as done dekat GC. So that saya tahu kamu dah siap. Kemudian kamu akan terus dapat tu kamu punya markah. Macam biasa, macam yang kuis-kuis kita buat selama ni, kamu akan terus dapat kamu punya markah untuk pra-UPS. Okay, pra-UPS. Jangan takut pra-UPS baru ni. Okay, kita untuk biasakan diri dengan UPS untuk minggu depan dan minggu akan datang. Okay, baik. Ada soalan? Okay, last question tak ada? Kalau tak ada, boleh kita tamatkan Google Meet kita pada hari ni. Hari ni, hari ni kita apa nama ni? Lama sebab itulah sebab IRO tadi. Okay, memang saya dah agak dah IRO, memang kita akan ambil masa lama. Baik, so kalau tak ada masalah, saya akan tamatkan Google Meet ni. Dan kejap lagi saya akan bagi attendance dan juga link untuk video yang seterusnya. Okay. Dan juga soalan tutorial lah yang kamu kena jawab untuk minggu depan. Baik, so itu sahaja untuk hari ini. Thank you guys.